Assalamualaikum. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat malam-malam. Minta maaf 2-3 malam tak dapat nak live. InsyaAllah lagi 10 orang kita mula. Ada buat? Nasib. Ya tuan-tuan, kita nak adjust tengok kadang-kadang komen tak naik. Siapa dia kadang komen tak naik. Ni? Oh, ni boleh kan? Ya kot. Ya apa nak? Waktu masuk belajar ni, tak cek. Tolong share lagi, insya-Allah. Itu apa dia naik seorang dua, lepas tu dia tak naik komen. Oh, okey. Alah. Okey, insya-Allah lagi 2 orang kita mula lagi 2 orang kita mula, insya-Allah. InsyaAllah tuan, berapa orang bukan ni? Amir Rahim is watching. Assalamualaikum Kak Siti Fatimah, Amir Rahim, Cik Zuhairi Zulkifli, Hadimas, Nur Azizham Nordin, Kelana Fakir. Assalamualaikum semua, apa khabar? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum Hafiz Nur Masakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum Cik Muhammad Azizi Majid. Tajuk apa malam ni, doktor? Malam ni kita sembang sikit bab-bab perubatan dan sikit mengenai ehwal-ehwal semasa PKP ke apakah, COVID-19 ke apakah, ataupun sebarang tajuk yang nak tanya, insya-Allah. Bihadzal habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala kutub rabban Syekh Muhyiddin Abdul Khalid Jalani Qadarullah firah bisul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah dapat kita bersama pada malam ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kerana memanjangkan umur kita hingga pada hari ini dengan hikmah-hikmah yang dapat kita ambil sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Seperti mana yang saya beritahu lalu, gunakan saat-saat ini untuk meneliti bacaan-bacaan semayang anak-anak kita,
siapkan apa-apa benda yang selama ini kita ketinggalan dalam rumah kita. Jadikan amal-amal zikir, selawat, baca Quran di sepanjang kita berada dalam tempoh PKP ini. InsyaAllah kesemua tempoh ini akan berjalan dengan baik, mematuhi semua undang-undang yang telah ditentukan kepada kita. Assalamualaikum merana kita, Cik Zulkifli bin Ismail, Bang Long, apa khabar? Sihat? Malam ni kita masih akan bercakap mengenai produk-produk kita. Di antaranya ialah jus Asyam ini. Kemudian kita akan bercakap mengenai batu, ya, batu Syamdanite, batu yang guna untuk menarik visa ini. Dan mengenai satu formulasi herba yang saya dapat daripada seorang guru saya di dalam Nuri Perlis ini, itu Ustazah Salmiah, yang mana saya ambil daripada dia lebih kurang hampir 30 tahun yang lalu. Herba ini satu jamu yang mana Ustazah Salmiah ni mengambil petua ni daripada seorang kerabat di Raja Kedah bernama Tengku Yaakob, yang mana produk jamu ini diamalkan, dijadikan amalan oleh dayang-dayang ataupun kerabat-kerabat istana Sultan Kedah dahulu. Ini adalah resepi jamu daripada istana, yang mana alhamdulillah selepas kerana saya berkawan baik dengan anak ustazah ni di Sekolah Menengah Vocasional Kanga, maka saya sering ke rumah beliau dan saya mendapat resepi inilah. Resepi ini teramat baik untuk wanita sahaja. Jadi saya tak boleh memonat cerita yang lebih mendalam lah mengenai jamu ni. Memang kalau orang perempuan makan, Masya Allah, Tabarakallah, suami pun akan suka insya-Allah. Memang benda ni baik untuk luaran dalaman wanita. Iaitu jamu ini, cuma masalahnya sekarang dia ada 5-6 komposisi. Yang menjadi masalah sekarang ialah salah satu komposisi daripada jamu ini ialah pokok siam. Pokok siam ini sukar ditemui sekarang dalam Negeri Perlis ni. Tapi saya mendapat berita bahawa pokok siam ini ada di pesisir pantai di Kuala Perlis. Saya nak cuba pergi tengok esok pagi ataupun petang. Barang siapa, kalau orang perempuan mengamalkan jamu ini, Masya Allah, sihat luar dan dalam. Nama jamu ni pun belum tahu lagi. Tapi saya dah dulu, beberapa bulan yang lalu saya dah pernah buat dan bagi kepada beberapa orang isteri suami-suami kita. Mereka tersenyumlah. Benda ni memang baik, alhamdulillah. Cuma kita tolong doa lah supaya pokok siam ini dapat ditemui besok hari di Kuala Perlis katanya, insya-Allah. Dia memang baiklah. Memang resepi ni resepi ratusan tahun resepi ini. Yang saya sendiri pun ambil daripada Ustazah Salmiah ni, rasanya hampir 30 tahun ataupun 30 tahun itulah, lama sungguhlah. Petang tadi saya sempat menziarahi Ustazah Salmiah lagi di kampung Abi Tuk Hashim di Kanga Perlis, ya. InsyaAllah. Sebarang komen apa yang awak nak tanya lain daripada jamu tersebut ke, ataupun jus moringa ke, ataupun mengenai batu Syamdanite ke, ataupun apa-apa saja disiplin ilmu. Contohnya macam mana kita nak merawat penyakit kalau orang ada darah tinggi? Apa disiplin yang kita kena ikut? Kita ni kalau kita nak merawat penyakit, yang paling penting sekali ialah disiplin. Disiplin itu penting. Assalamualaikum Puan Malina Musa. Assalamualaikum Cik Umar Mukhris. Sebab pertanyaan, ya silakan, ya. Offer untuk jus Asyam ni masih lagi tuan-tuan, ya. Masih lagi, ya. Harganya RM70. Jus moringa RM80. Untuk makluman semua, jus moringa minggu depan baru ada tau. Tapi jus Asyam ni untuk jantung ni banyak lagi lah, masih banyak lagi. Biasanya harga pasaran 70 sekali dengan pos 80 lah, ya. Tapi kalau ambil 2 botol, saya akan bagi RM108 sahaja. Maknanya lari RM60. Ya, lari RM60. Tapi kena ambil 2 botol, saya bagi RM100. RM8 itu kos pos. Jadi maknanya kalau biasa 168. Hari ni RM108 saja, ya. Jus untuk jantung, paru-paru dan sebagainya ni. Orang ada masalah GERD,
kemurungan. Ini di antara komposisi dia memang yang terbaik lah. Okey, ada apa-apa soalan? Boleh bertanya insya-Allah. Cikgu Iskandar Mazuki, apa khabar? Sabah Sarawak. Kita rancang nak ke Indonesia bulan 3 lepas dengan persatuan batu permata kita, terpaksa ditundakan lah. Cik Nur Azli Syam Nordin, macam mana kita nak jaga buah pinggang agar tidak rosak? Baik, ini soalan yang baik untuk semua orang. Okey kita kena ingat bahawa penyakit ini majoritinya disebabkan kerana gaya hidup kita. Bila sebut gaya hidup, dia perkara yang paling penting sekali ialah apa dia? Pemakanan. Baik Cik Muhammad Azizli Majid, bagaimana nak catatkan waktu untuk makan ubat moden dan tradisional dari kepala hingga ke kaki? Saya berceritakan ubat tradisional, ubat moden wallahualam kerana dia tidak mengikut fitrah tubuh kejadian manusia. Okey. Yang pertama sekali, berlaku kemusnahan ataupun kemerosatan sistem imun pada badan kita adalah kerana dengan dua tangan kita, iaitu dengan kita merosakkan sistem organ daya tahan badan apa yang ada dalam badan kita. Allah kata dalam surah Al-Insyirah bahawa Allah jadikan manusia ini sempurna ataupun mengikut aturan-aturannya. Jadi, oleh kerana kerosakan pada badan kita ini berpunca daripada makanan, maka kaedah yang terbaik, ini bukan untuk masalah nak dapat buah pinggang saja untuk Nur Aziz Syam Nordin, tapi untuk semua penyakit, makluman untuk semua orang. Jadi, kaedah untuk nak merawat penyakit yang disebabkan penyakit itu kerana pemakanan, maka kaedahnya juga mesti melalui sistem pemakanan. Dietary kita yang paling penting, bukan herba-herba, bukan ubat-ubat. Kalau kita makan herba sekalipun, makan ubat apa sekalipun, kalau kita masih tidak ubah perkara yang salah yang kita duk buat ni, dia tak selesai masalah. Kita duk top up penyakit. Kita makan pilah kayu apa pun, kita ikutlah petua yang terbaik daripada saya pun. Tapi bila balik, dia duk buat benda yang sama. Benda yang tak boleh makan serentak, kita makan serentak. Kita masih lagi nak jaga buah pinggang, tapi kita masih makan garam biasa lagi. Kalau di kedai tak apa lah kan. Kalau di rumah, macam mana? Bagi petua macam mana pun, makan herba terbaik macam mana pun, mengikut betul-betul saya pukul berapa makan ni, tapi garam biasa masih makan. Cik Nur Aziz Syam, tak boleh. Garam, semua orang garam biasa ni buanglah, jangan makan. Kecuali garam bukit halal gel ataupun adabi ke, dia benda yang tak apa, dia natural daripada gunung kan. Kemudian gula putih, benda yang nak polish ni, kalau jangan makan. Makan brown sugar yang dia nama CSR tu, terbaik kan. Benda yang unpolish, yang tak polish. Assalamualaikum Cik Ahmad Muzani, Assalamualaikum Cik Muhammad Mujahid. Jadi jangan makan bila dah terlampau kenyang. Kita berhenti sebelum kenyang. Lebih lagi yang tanya masalah buah pinggang kan, jangan sama kita Cik Nur Aziz Syam, sama makan sambil minum, kita tak bagi ruangan udara langsung untuk perut. Jangan makan dalam keadaan berdiri, dia berlaku pressure dan tekanan pada buah pinggang. Jadi semua ni penting. Kemudian kena tahu juga orang yang maksud nak jaga buah pinggang ni, dia ada kencing manis tak? Dia ada darah tinggi tak? Jadi dia kena tengok. Sebab apa? Rasulullah SAW kata perut ini adalah rumah penyakit. Apa maksud rumah penyakit? Maksudnya ialah pemakanan. Kencing manis ke apa ke berpunca pada perut. Kadang-kadang benda ni kita tengok dia agak bercanggah dengan perubatan barat lah, perubatan Nasrani ni, perubatan alopati. Tuan-tuan, kesemua makanan yang duduk di dalam perut, tempoh transitnya melebihi 20 jam, dia akan terbentuk gas. Ada proses yang dipanggil proses auto-intoxication. Gas itu akan naik, berpusing balik. Dan ketika itu seandainya gas itu mengenai mana-mana organ dalam badan yang pada ketika itu berada di bawah sistem antibody yang rendah, katalah gas naik kena pada pankreas. Pada masa itu pankreas berada di bawah sistem imun yang rendah, maka pankreas gagal mengeluarkan insulin yang baik,
Insulin pula tidak mengambil gula dalam darah, tukar kepada gula ringkas kepada tenaga. Jadi, lagu mana kita nak buat? Selesaikan masalah usus. Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dah beritahu dulu banyak kali, kaedah untuk nak merawat penyakit ini, kalau disebabkan penyakit alamiah, penyakit bumi, bukan kerana kifarah, tidak ada jalan lain melainkan kembalikan gaya hidup kita mengikut fitrah yang Allah ciptakan. Lagu mana Rasulullah makan? Nak jaga buah pinggang kan? Soalan Pakcik Nur Azizam Nordin tu. Rasulullah buat apa? Atau kita makan apa? Apa yang Rasulullah buat sebelum makan? Apa yang Rasulullah buat ketika nak makan? Rasulullah menggaul-gaul makan. Supaya di hujung-hujung jari kita ni, bila kita gaul makanan, sebelum makan, makanan itu dah berlaku proses penguraian. Proses decompose. Proses terelai. Macam kita memegang nasi dalam periuk, nasi akan basi. Kenapa basi? Kerana di jari-jari kita ada enzim-enzim dia yang akan melarutkan, melerelaikan makanan itu. Jadi bila nak makan nasi, kita kena gaul. Gaul. Janganlah sampai ramai nanti keluar aku celah-celah jari, tak elok. Gaul saja. Bila kita gaul nasi, proses perebutan dah berlaku. Jadi kita makan. Lepas makan, kita menghisap di hujung-hujung jari kita ni. Bermula dengan jari tengah, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Memadai hisap di hujung-hujung kuku saja. Jangan hisap sampai dalam ni. Orang tengok tak elok. Kan? Lepas tu, supaya apa? Kita nak mengambil enzim-enzim yang ada di hujung-hujung kuku tu supaya mencernakan lagi makanan. Lagu tu. Jadi bila kita makan, kita ikut kaedah makan Rasulullah, maka makanan yang ada dalam perut kita, tempoh transit makanan tersebut tidak melebihi 20 jam. Jadi bila makanan kita buang dengan elok, kan, tidak berlaku tekanan pada buah pinggang sebagainya, maka buah pinggang pun semua sihat lah. Kemudian beriadah, seminggu 2 kali beriadah, kan. Jangan makan langsung. Tuan-tuan kena ingat, 2 benda racun paling besar yang ada di dapur kita ialah garam dan gula. Garam dan gula. Garam dan gula. Ingat, tinggalkan 2 benda ni. Garam tu boleh jadi tak perlu buang lagi lah. Tapi jangan makan. Tapi guna untuk rendam sayur-sayur yang kita beli di pasar tu yang ada racun. Itu boleh gunalah. Rendam sayur, rendam cabai. Cabai besar tu tuan-tuan, cabai besar tu racun lagi banyak. Jadi rendam cabai tu 10 minit dengan air garam. Kalau gula putih ni buang terus lah. Kalau garam tak perlu buang. Kita boleh rendam untuk cuci racun pada sayur-sayuran. Gitu. Selesaikan masalah perut. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cukup suka makanan yang bila kita makan akan mensegarkan perut, melawaskan perut. Contohnya seperti bubur talbinah yang saya ada ni. Makanan bubur talbinah. Rasulullah suka makan tembikai, suka makan buah labu. Benda-benda yang menyebabkan perut kita ni, kalau kita makan, makanan akan buang dengan cepat. Tuan-tuan, selesaikan masalah perut. Dengar saya cakap. Selesaikan masalah perut. 90% penyakit akan terubat. Kalau penyakit itu disebabkan penyakit zahir. Saya dah beritahu kaedah rawatan saya, perubatan ilahiyah dan alamiah. Kalau penyakit disebabkan kerana ilahiyah, tak ada ubat bumi yang boleh makan, melainkan istighfar, selawat, surat taubat, sedekah, ziarah adik-beradik. Kena ingat. Itu nombor 7, nombor 8 baru makan herba. Jadi saya harap terjawab Cik Nur Azizam Nordin. Jaga jangan makan garam biasa, jangan makan gula putih, bersukan seminggu 2 kali, jalani kehidupan yang sihat mengikut Al-Quran dan Sunnah sebenarnya yang Rasulullah buat. Nak mandi dulu bagaimana? Joreh kaki kepada lutut kepada pinggang kepada bahu. Lepas tu kaki dahulu, baru joreh kepala. Kalau rumah yang menggunakan shower, boleh tak ada masalah. Buka kepala pait, suar kaki dulu, jangan suar kepala. Ikut peta Rasulullah. Bangun tidur. Jangan, sebelum nak bangun tidur, kita kena mengeliat, buat stretching, mengeliat, stretch belah kanan, stretch belah kiri, lepas tu stretching sama tengah. Kemudian kita mengiring balik sebelah kanan. Kita bangun tidur dalam keadaan kita mengiring sebelah kanan. Ikut lagu tu. Ikut sunnah Rasulullah. Kemudian bila kita kencing, kita kena istibrak. Perdehem 3 kali. Perdehem itu dengan menarik nafas yang dalam sehingga diaphragm kita terbuka. Contohnya macam ini. Lagu tu. Perdehem. Bukan. Begitu tak? Supaya
kalsium oksalat yang ada dalam saluran pundi kencing terkeluar dengan habis. Ikut semua lagu mana yang Rasulullah suruh. Kosongkan pundi kencing sebelum tidur. Kosongkan pundi kencing sebelum tidur. Semua ni membantu. Ya? Okey, baik. Saya harap jawab. Kalau dah ada, tapi herba ni, kalau Cik Nur Azizah Nordin nak makan untuk herba sebagai suplemen, makanan kesihatan, untuk nak menjaga buah pinggang, ada insya-Allah. Boleh. Di antaranya apa? Almana, teh herba. Almana, teh herba dan jus moringa. Almana, teh herba dan jus moringa. Saya banyak testimoni yang orang tak ada penyakit buah pinggang pun sembuh. Tapi kena tambah dengan buah kulim. Cik Muhammad Azizi Majid, bolehkah ceritakan waktu untuk makan ubat moden? Saya tak mau komen, no comment, kerana dia tidak langsung sama fitrah dengan kejadian tubuh manusia. Okey, cuma ubat tradisional dari kepala hingga ke kaki. Okey, yang pertama, semua orang kena ingat Cik Muhammad Azizi Majid khususnya, kalau semua penyakit yang ada di bahagian kepala, maksud ni termasuk leher semuanya, bahagian kepala, mata ke, telinga ke, hidung ke, mulut ke, otak ke, apakah yang ada di bahagian kepala ini, tuan-tuan kena berubat selepas waktu subuh. Jangan sampai habis ke zuhur. Waktu subuh. Kerana spektrum gelombang waktu itu yang berwarna biru, yang matching dengan badan kita sampai ke leher adalah waktu subuh. Waktu subuh. Dan lepas solat subuh, jangan sekali-kali tuan-tuan tidur. Sebab tubuh kita ini, dia akan menyerap spektrum biru itu untuk masalah metabolisme ke leher ketika badan kita jaga. Ini hikmahnya Rasulullah tak bagi kita tidur pagi. Ya. Kemudian, masalah di bahagian leher sampai ke pinggang, waktunya adalah zuhur ke asar. Apa saja penyakit yang ada di bahagian leher ke pinggang, pastikan zuhur ke asar. Ini segi umum, tapi ada khususiat. Kena bahas. Kena tu kalau kita nak pecah dia detail panjang lagi lah. Ini segi umum umum. Leher ke pinggang, adalah zuhur ke asar. Kalau semua penyakit yang duduk di bahagian pinggang ke bawah, mestilah asar ke maghrib. Ya. Waktu maghrib itu spektrumnya berwarna merah, infrared, ya. Dia resonan dengan warna-warna yang tak elok ni lah, Selalunya waktu maghrib ini berlaku pembelauan cahaya. Sebab itu kalau kita memandu di highway, kalau waktu maghrib berhenti menghormat waktu ataupun solat berhenti ke RNR, solat maghrib. Di Kutari akan berlaku pembelauan. Jadi dia terganggu pada waktu itu jin syaitan dan berkeliaran dan dia resonannya dengan warna merah, ya. Waktu asar itu dia berwarna orange. Orange ini spektrumnya menyamai yang di bahagian pinggang. Jadi saya harap terjawab Cik Muhammad Azizi Majid. Kepala subuh sebelum habis zuhur. Daripada leher ke pinggang, zuhur ke asar. Pinggang ke bawah, asar ke maghrib. InsyaAllah. Ikut betul ni insyaAllah. Nanti semua betul-betul ni akan terdapat dalam manuskrip yang sedang saya tulis. Sekarang ni Alhamdulillah, hikmah PKP ini saya sedang menyambung balik tulisan saya. Okey. Cik Bun, Assalamualaikum. Masya Allah, banyaknya. Okey. Assalamualaikum Cik Mak Muzaini. Assalamualaikum Cik Mujahid Anwar Fisherman. Assalamualaikum Cik Yusuf, Cik Muhammad Yusuf Cik Yusuf. Assalamualaikum Muhammad Mujahid. Semua berada keadaan sihat sama-sama. Cik Mujahid, Alhamdulillah, doa sama-sama doa. Assalamualaikum Haji Khalid Yaakob. Salam tuan. Saya amalkan daun bismillah sehelai serendam dalam air panas. Bila sejuk saya minum, insya-Allah akan boleh turunkan tekanan darah. InsyaAllah. Tapi Cik Haji Khalid, jangan lupa jangan makan garam biasa dan gula putih, ya. Cik Maziah Mazlan, apa khabar puan? Assalamualaikum Faizal Jan. Assalamualaikum Cik Khalid Yaakob. Bolehkah makan tembikar lepas tu kita minum madu? Orang kata bahaya. Kalau boleh tu, tembikar yang kita nak minum tu pastikan kita rendam dahulu di dalam air, di dalam kolam, ya.
Tembikar yang kita nak minum itu, pastikan Tuan Haji Khalid rendam dahulu di dalam kolah supaya panas yang terperangkap di dalam buah tembikar itu dikeluarkan. Alright. Assalamualaikum Cikgu Iskandar Mazuki. Kat mana saya boleh dapatkan garam kristal Ustaz? Dr. Manan, pengamal perubatan di Terengganu. Dekat Dr. Manan pun boleh, dekat saya pun boleh, insya-Allah. Assalamualaikum Cik Nur Muhammad. Okey, Cik Nur Nordin, terima kasih kerana punya soalan. Adik, memek coki tak? Assalamualaikum, macam sihat. Assalamualaikum. Cik Muhammad Azizi Majid, alhamdulillah, terima kasih. Doktor, daun sena untuk buang toksik ya, di mana boleh dapatkan? Okey, Cik Muhammad Azizi Majid. Daun sena al-maki ni, ataupun orang Melayu panggil Cina maki. Kadang-kadang memang kena maki pun. Pokok ni. Okey, daun sena ni insya-Allah boleh dapatkan pada saya. Saya punya dalam bentuk powder. Daun sena maki ni untuk makluman semua susah untuk nak dapat lah. Tapi alhamdulillah saya ada. Dia betul kalau soalannya baik untuk buang toksik ni, maksud dia daun sena maki ni dia lebih kepada julap ya. Dia bila kita makan sena maki ni dia akan mencuci habis. Sebab tu daun sena maki ni elok kalau kita amalkan hari kita tak bekerja, takut tak sempat ke toilet, dia cuci, dia flush out. Dia geredi tu macam kita masuk pam, bersih dalam tali perut. Jadi sebab itulah kalau ikut perubatan kanun fitib Ibnu Sina, memang ada pokok sena maki. InsyaAllah nak sebotol tu dalam RM20 bolehlah dapat. Boleh makan banyak bulan lah. Tapi dia bukan jadikan amalan tau. Dalam seminggu sekali, seminggu 2 kali gitulah. Kalau siapa nak daun sena maki, sekejap saya akan tikkan nombor 5479157. Alright. Okey, Cik Tarmizi Hilmi. Assalamualaikum, Doktor. Dungun clear. Alhamdulillah. Itu saya ada bagi nombor saya. Kalau ada bawah tu kan nombor WhatsApp saya tu 0195479157. Siapa yang nak bertanya soalan yang lebih detail ataupun nak order produk, sila ke WhatsApp saya dah bagi bawah tu. Bagi nama, bagi alamat dan nak order produk apa. Assalamualaikum Cik Ibn Tayyib. Daun sena ni tak boleh makan tiap-tiap hari ke doktor? Dia kurang sesuai lah. Pasal dia bukan suplemen. Dia benda nak gunakan sekali-sekala bila kita ada masalah usus perut. Seminggu 2 kali pun dah banyak dah tu. Tak perlu banyak. InsyaAllah Cik Memori Prai. Waalaikumsalam warahmatullahi dan salam dikembalikan. Assalamualaikum. Penawar untuk kayap di pinggang. Kalau kami menggunakan 4 produk. Yang pertama Almanna, bedak Syamdanite, herba Beromet dan jus Moringa. Ini 4 benda ni untuk eczema ke, psoriasis ke, penyakit kayap ke, 4 benda ni. InsyaAllah kalau nak order, tu ada nombor handphone saya tu.
Assalamualaikum. Madu Kelulut Syamil. Apa khabar? Okey, pada soalan ada apa nak bertanya, boleh teruskan. Nak tanya mengenai disiplin perubatan, boleh bertanya insya-Allah. Yang lain pun insya-Allah boleh. Nak tanya bab-bab batu ni ke? Batu Syamdanet ni memang raja penawar lah ya. Raja penawar ini memang killer produk lah. Killer produk. Kalau lah mereka tahu khasiat batu Syamdanet ini, maka mereka akan menukarkannya walaupun dengan ketul-ketulan emas. InsyaAllah ni batu Syamdanet. Penawar terbaik. Rupanya tidak cantik, tapi khasiatnya Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum Cik Syarif Tajuddin Abu Zayyan. Batu Syamdanet ada ni. Ada. Penawar untuk sakit lutut untuk wanita berumur 53 tahun. Okey, yang pertama kali kalau untuk penyakit lutut, kena pastikan. Assalamualaikum Ku Asif Muzamil, orang kampung. Yang pertama kali Cik Muhammad Mujahid, pastikan kurangkan minum ais, banyakkan makan ulam-ulaman yang kelat-kelat, yang pahit-pahit, seperti pucuk cemumak, pucuk mengkudu, pegaga, ya. Semua ulam-ulaman yang kelat, yang rasanya kelat itu bila kita ekstrak, dia menjadi lendir. Jadi kalau makan ubat pun, kalau kita tak jaga permakanan, dia payah juga, ya. Kena ingat, untuk semua orang ni, bukan untuk Cik Muhammad Mujahid, untuk orang perempuan umur 53, siapa pun. Kalau selepas buat rawatan kiropraktik, sebab itu banyak orang saya tengok pergi buat rawatan kiropraktik, ya, dekat kiropraktor yang lain yang selain daripada saya, lepas minggu, sebulan sihat, lepas tu sakit balik. Kenapa? Kiropraktik tidak memberi nasihat pemakanan yang benar. Lepas buat kiropraktik, pastikan kita rajin makan ulam-ulaman. Kurangkan minum ais. Jangan minum berdiri. Lepas tu barulah tulang tu sihat. Kemudian, sebulan sekali ke makanlah ketam batu. Bukan untuk jadikan amalan, untuk nilai perubatan. Ataupun ketam biasa pun boleh. Lepas tu, kalau produk saya, Cik Mujahid, testimoni banyak. Apa dia? Makan apa? Almana dan herba, 3 benda. Almana, herba baromet dan jus moringa. Herba baromet ni atau herba ayam emas ni adalah merupakan rahsia orang asli dalam hutan. Mereka naik bukit, turun bukit, baju tak pakai, kasut tak pakai, tapi sihat. Apa rahsia diorang? Rupanya rahsia orang asli dalam hutan mengamal makan khasiat ubi ayam emas. Tuan-tuan search di Google it, tengok. Khasiat ubi ayam emas memang terbaik untuk saraf. Saya banyak dah orang tertua yang nak semayang, bila nak sujud kena terjun tangan dulu. Alhamdulillah, asbab menggunakan herba ayam emas, lutut sihat. Cumanya selera makan akan bertambah. Wallahu a'lam. Sebab mungkin kerana metabolisme dia terangsang. InsyaAllah. Batu Syamdanet ada, insyaAllah. Batu Syamdanet ni harga ni saya grade A ni 370. Sekarang promo 270 sekali pos. Okey, itu harga dia, ya, Cik Batu Raja Syihab. Syamdanet 270, Cik Syarif Tajuddin 270. Cik Tarmizi Hilmi, alhamdulillah doktor, hari tu saya ada beli batu Syamdanet. Allah izinkan sembuh. Alhamdulillah. Cik Tarmizi Hilmi, kasih. Terima kasih doktor ijazahkan saya amalan. Saya tak ingat yang mana satu ni, Cik Tarmizi. Okey, ni saya nak baca sikit testimoni daripada Cik Tarmizi Helmi menggunakan batu Syamdanet. Batu ni. Semua orang boleh baca tu. Komen Cik Tarmizi Helmi. Testimoni dia. Saya cuba dekat anak saudara saya. Dari lahir sampai 8 tahun. Eczema di leher. Saya asah letak sekali dengan izin Allah.
sekalipun, sekali sapu dah kering. Alhamdulillah, Allah izin sembuh. Terima kasih Cik Tarmizi Khalid. Tu dia lah tuan-tuan. Banyak lagi yang 5 tahun, yang 7 tahun. Ada yang nak makan ubat doktor sampai RM70,000. Orang sebarang Jaya Penang, 70,000 orang kaya, kan? 70,000 tak sembuh. Allah tak izin. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah, mari jumpa saya, ambil tuan kali tengah habis 70,000. 5 tahun tak sembuh. Ambil ubat kat saya, Almana baru RM25, Bedak Syamdanet RM45, Beromet RM45, Moringa RM80. Kali tengok. 80 campur 45, campur 45, campur 25. Alhamdulillah sembuh. Kali dengan ayah dia dah habis RM70,000. Baru ni ada seorang lawyer pada Al-Ustaz. Kakinya, anaknya berkudir-kudir. Dahi ni berkeping-keping seperti kulit ikan. Baru 18 hari sembuh. Anak dia ni nak pergi sekolah pun dah malu dah. Ini testimoni seorang lagi yang dikongsikan oleh saudara kita, Tarmizi Helmi. Itu pun dia hanya menggunakan batu Syamdanet ni saja. Sedangkan set yang terbaiknya ada lagi 4 benda. Tapi tengok Allah izin dengan batu Syamdanetnya. Tapi ingat, hujah Cik Tarmizi Helmi ni menggunakan batu Syamdanet ini sembuh dengan hanya menggunakan batu ini, tidak boleh digunakan pakai untuk semua orang. Ini mungkin rezeki anak saudara dia tersebut. Tapi kalau orang lain ambil 4 benda. Batu ni saja 270, kan? Tapi kalau gunakan bedak Syamdanet baru RM45. Jadi ada kelebihan dia lah. Baru RM45 bedak dia, ni 270. Bedak 45, campur Almana 25, campur Beromet 45, Moringa 80. Tapi kelebihan batu ni pula, kalau kena ular, tebuan, lipan, penyengat, kita tempelkan begitu, kita ambil air, bubuh 1 titis di tapak batu ni, tak lagu tu tekan 1 minit. Selagi batu ni tak jatuh, jangan dicopot, jangan dicabut. Biar batu ni dia jatuh sendiri. Okey, kalau kita guna untuk bisa ular, maknanya bisa ular ada dalam batu ni. Maka kita kena buat kilit kepit logam berat, racun, toksik yang ada dalam batu ni dengan merendam batu Syamdanet ini ke dalam air kelapa selama 24 jam. Lepas itu kita basuh, jemur kering dan guna balik. Kalau kita guna untuk tebuan, lipan dan penyengat, memadai rendam dalam air panas sahaja. Okey, kalau untuk silau, katarak dan sebagainya, rendam batu ini di dalam air mineral segelas setengah jam dan boleh guna untuk mencuci mata. Alhamdulillah. Ini yang kalau ikut testimoni batu Syamdanet ini, banyak yang macam tak logik pun ada. Ada orang penyakit angin, gosok kat dahi, lega. Wallahualam, saya tak tahu kat mana. Kalau orang tanya sebab apa, tak boleh nak jawab. Wallah, ni saya kalau testimoni seorang dua ni, saya tak jadikan sebagai hujah lah. Sebagai sekadar berkongsi cerita boleh. Okey, siapa ada lagi Cik Tarmizi? Okey. Muhammad Ali Majid, doktor, adik saya sakit tulang belakang. Sakit tulang belakang ni maksudnya macam mana? Slip disc ke apa kan? Okey, okey. Ada saya kena makan pagi, dia minum 1 sudu besar jus moringa, dan petang lepas asal minum madu asli, malam pasal isyak minum susu Ensure Gold. Boleh ke? Boleh insya-Allah. Saya no comment lah mengenai susu Ensure Gold ni. Saya tak ada ilmu dalam susu tersebut, kerana bagi saya tujuan kita makan susu ni kerana kita ambil protein ni, sedangkan protein yang terdapat di dalam moringa lebih banyak daripada protein yang dapat dalam mana-mana susu, kan? Kalau tu boleh makan daun kari pula sehari 5 helai pun dah cukup baik dah, kerana kalsium dia tinggi. Okey, baik, sama-sama Cik Muhammad Mujahid. Yang Cik Tarmizi Helmi, saya tak perasan grade apa, tapi saya ingat dalam tempoh promo ni semua grade AA ni. Terima kasih kerana berkongsi testimoni Cik Tarmizi Helmi. Waalaikumsalam dan salam dikembalikan. Assalamualaikum.
Perbezaan, apakah bezanya batu syamdanite hitam dan putih? Hitam ni dia lebih banyak kepada ubat kuasa menyedup bisa. Kalau yang putih tu dia banyak kepada masalah silau mata dan penyakit kulit. Tapi dia bukanlah putih macam mana. Dia hawa-hawa putih lah. Dalam seketul tu dia ada hitam, ada putih. Raja Sihot, nanti gaji nak satu batu syamdanite minggu depan. Okey, boleh nanti Cik Raja Sihot tolong WhatsApp saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya apa guna daun sirih. Daun sirih. Daun sirih ni Cik Khalid Yaakob, dia mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi. Bila antioksidan tinggi, dia baik untuk nak mencegah penyakit-penyakit sebagai kita panggil radikal bebas ya, radikal bebas, kuman-kuman patogen-patogen yang nak menyerang badan. Dia juga banyak dengan anti-aging, awet muda. Dia juga ada anti-cancer pada pepper betel ini ataupun pada pokok sirih. InsyaAllah buang tu dulu makan sirih supaya kena kanser. Bedak syamdanite tu untuk pakai hari-hari ke pakai masa? Pakai hari-hari kalau orang ada penyakit eczema dan psoriasis, Cik Tarmizi. Apa kelebihan daun sirih dan pinang? Dia sebagai anti-cancer. Cik Raja Sihot sebagai anti-cancer. Ini batu syamdanite grade yang kita buat hantar ke Brunei ya. Ini grade Brunei untuk Bruneian ya. Memang terbaik. Ini yang kita bawa ke, kita panggil orang-orang bukit lah, orang-orang yang ada kelas di Brunei. Mereka memang meminati syamdanite grade ini. Dipanggil grade kijang ya, grade kijang. Tapi tak banyak tuan-tuan, tak banyak kan. Yang ni 500 lebih ni. Yang ni grade ni 500 lebih. Dia warna keemasan. Tapi yang biasa pun 270 pun dah, subhanallah dah. Assalamualaikum Cik Imni, akhafullah. Assalamualaikum Cik Muhammad Hanif, apa khabar? Pada mereka yang bertanya dalam WhatsApp, sekejap lagi lepas habis live ni saya akan jawab ya. Bagi mereka yang nak order jus moringa untuk minggu ini dah habis, insya-Allah minggu depan kita akan masak ya. Sebab apa? Jus moringa ini dia sekali bila habis, sekali nak masak, dia kena satu batch tu 500 botol baru kelang tersebut proses. Katakan orang mau beli 10 botol, 20 botol, dia tak berbaloi sebab satu batch 500 botol. Jadi 500 botol kita kumpul-kumpulkan minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum Tuan Haji Najmi. Pengurusi Darul Syifa Perlis. Apa khabar? Tuan Haji Najmi, tolong berkongsi testimoni batu syamdanite macam mana? Okey, saya buka ya untuk sebarang soalan ya. Bagaimana kita nak mencapai kesembuhan yang maksima ya, bukan total, yang maksima dalam apa jenis penyakit, insya-Allah. Cik Tarmizi Helmi, jus hak ni kan? Ini untuk paru-paru, untuk jantung, untuk mereka yang ada masalah dipanggil arteriosklerosis ataupun ketersumbatan arteri. Dia ada blok, diinjak-injak ke apa ke, angin dalam darah, angin dalam sendi. Dan sekarang kan banyak penyakit jenis kemurungan kan, kemurungan, GERD dan sebagainya. Jus Asyam ni di antara produk yang terbaik. Assalamualaikum Cik Al-Zahra. Assalamualaikum Cik Ali Azmi. Assalamualaikum Tuan Haji Najmi. Assalamualaikum Cik Kamarul Zaman. Tolong share lagi tuan-tuan, insya-Allah. Jus Asyam ni harga dia RM70 ya, sekali post 80 ya. Satu botol ni 70, sekali post 80. Tapi saya buat tawaran promo, kalau 2 botol ini hanya RM100 sahaja. Tambah RM8 untuk post laju, RM108. Tuan-tuan, jimat RM60.
Promo ni saya buat sepanjang tempoh PKP ni, insya-Allah. Testimoni jus Asyam ni memang tuan-tuan memang banyak. Kalau mereka yang dah ada testimoni ni masuk ke dalam live ini, bagus, insya-Allah. Siapa yang ada testimoni batu Syamdanite ke, budak Syamdanite ke, boleh berkongsi dengan orang ramai di sini. Tak apa Cik Tamizi Helmi, jus ini RM70 Cik Helmi, sekali post 80. 70 sekali post 80. Promo kalau 2 botol saya bagi RM108 sahaja kalau ambil 2 botol. Bagi mereka yang nak mai buat rawatan seperti biasa di tempat rawatan saya, buat surat dulu kepada polis, insya-Allah dibenarkan. Macam baru ni ada 2-3 orang yang dapat surat, boleh datang ke tempat rawatan saya lah. Cik Tamizi Helmi, nanti kalau nak tolong WhatsApp saya. Nombor WhatsApp saya 0195479157. Dan siapa juga yang nak, yang saya beritahu awal tadi, jamu khusus untuk wanita tu, iaitu resepi turun-temurun daripada Istana Kesultanan Negeri Kedah, bagi tahu saya, insya-Allah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Tuan Haji Najmi Qaleri. Batu Syamdanite guna untuk orang batu batu ulak. Memang betul. Memang dah banyak lah. Tuan Haji pun tahu sendiri kan. Memang banyak, insya-Allah. Okey. Kalau Cik Momori Prai untuk penyakit kayap ni, yang pertama dia ada produk dia ada 4 benda kan. Almana, bedak Syamdanite, Beromet dan jus moringa. Almana itu, Arabic gum itu, dia serbuk powder 1 sudu kecil campur dengan air mineral segelas, minum awal pagi. Ubi ayam mas tu, Beromet tu, dia sekeping macam asam keping. Ambil sekeping, rendam dalam air panas, tutup dengan piring 10 minit, minum. Sekeping itu dia buat 2 kali. Kena buat waktu asar. Lepas tu bedak Syamdanite, ambil 2-3 cubit, bubur dalam piring, bubur air sikit, sapu di tempat yang katal. Guna macam kaedah mengguna bedak sejuk lah. Sehari 3 ke 4 kali. Jangan tebal, bagi nipis sahaja. Lepas tu jus moringa. 1 sudu besar pagi selepas sarapan, 1 sudu besar malam ketika nak tidur. Itu untuk penyakit kayap. Serbuk Syamdanite saya dah terangkan tadi. Batu Syamdanite, kalau kena ular tebuan dan lipan, bubur air 1 titis di tapak batu ini. Katalah kena patuk di sini. Letak batu ni, tekan 1 minit. Batu ni dia akan melekat kalau dia ada bisa. Dia ada toksik ke, dia akan lekat. Selagi batu ni tidak jatuh, jangan dicabut kerana dia masih menarik bisa. Lepas tu, kena buang bisa dalam ni dengan rendam dalam air kelapa 24 jam. Itu kalau ular ya. Kalau tebual, lipan dan penyengat, memadai dalam air panas sahaja. Alright. Lagi apa lagi? Saya dah say dengan doktor masuk beli apa tu. Okey, baik. Cik Muhammad Azizi Majid, batu apa yang terbaik untuk dipakai mengikut sunnah? Okey. Dia di antara batu yang kita tengok yang terdapat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, di antaranya batu akik Yaman, batu akik yang berwarna orange, yakut itu delima, dan batu Fairuz. Okey. Nombor handphone 019 547 9157. Saya pun tak tahu macam mana nak pin nombor tadi. 019 adik 019 547 9157.
Ini Raja Batu, Raja Batu. Batu Syamdanite. Memang terbaik. Tapi dia tak sesuai buat cincin. Terima kasih Cik Memory Prize. Terima kasih kerana berkongsi nombor handphone dan WhatsApp saya. Untuk makluman semua, bagi mereka yang nak menelefon saya, kena telefon pukul 10.30 pagi ke atas. Kalau call 10.30 ke bawah, memang tidak dijawab. Kecuali nombor-nombor tertentu lah. Kita ni tuan-tuan, dalam hidup kita kena ada amalan yang khusus. Amalan yang istiqamah. Amalan wirid kita, wirid tu sehingga yang menghasilkan waridah. Jadi, bila kita ada lepas mayang subuh, kita istiqamahkan kuliah subuh. Lepas tu kita baca ratib kita, zikir-zikir kita sampai kepada waktu duha. Lepas tu kita buat zikir duha. Lepas tu kita makan pagi. Jadi banyak, saya tuju yang saya beritahu, kerana ada mereka yang call 7.30 pagi, 8.30 pagi kan. Jangan call lah. Pukul 10 ke atas insya-Allah. 10.30 ke atas call insya-Allah. Alright, lagi. Tak ramai malam ni Assalamualaikum Habib Syed Azim. Apa khabar Habib? Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabak yang sedang melanda ini Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatkannya pada masa Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendakinya terangkat. Insya-Allah. Cik Muhammad Azizi Majid, saya tidak boleh bagi jawapan. Bilakah buku yang sedang saya tulis itu untuk orang boleh dapat? Sebab saya ingat, saya pun tak akan pergi cetak kerana kosnya tinggi kerana kita pun tak ada modal. Benda ni melibatkan ribu-ribu ringgit. Jadi saya akan buat dalam cetakan biasa saja. Saya akan pergi print. Dalam print cantik lah, print colour dan sebagainya. Tapi itulah, kalau kata orang yang siapa-siapa yang mampu untuk nak sponsor kita cetak buku tu ke, boleh, tak ada masalah. Nanti boleh berhubung dengan saya. Sebab buku ni saya akan buat manuskrip ni, Art of Healing ni, kita akan jadikan sebagai satu khazanah yang berharga. Kita akan buat dalam bentuk macam kitab tebal. Dia bukan macam buku biasa, ya. Dia lebih kurang macam hampir kepada A3, ya. Besar, dia macam manuskrip, macam Quran tu kita akan buat dengan gambarnya. Walaupun kita tak hantar, kalau kita ada modal, kalau orang tu ada modal, kita pergi cetak yang di tempat di Kelang Percetakan, seperti mana yang saya cetak buku batu saya dululah, ya. Saya ada 3 keluaran, semua dicetak, satu di Brunei, satu di Malaysia. Fungsi kulat tahun apa, ya? Maaf, saya kurang faham apa fungsi kulat tahun, apa, ya? Apa maksudnya, saya kurang faham, Cik Raja Sehok. Kulat tu nama kulat tahun ke? Saya tak pernah tengok. Tapi majoriti kulat ni, tuan-tuan, dia bersifat bakteria baik. Amin. Sama-sama Cik Muhammad Azizi Majid. Sama-sama doa bidoa. Amin. Aslahallah umur muslimin. Syarafullah syaran mu'zin. Ya latifan lam yazal. Utuh bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal. Ultuf bina wal muslimin. InsyaAllah. Aslahallah umur muslimin. Syarafullah syaran mu'zin. InsyaAllah. Sama-sama doa Cik Muhammad Azizi. Sabar dengan berada di rumah. Hidupkan amalan-amalan harian insya-Allah. Assalamualaikum Cik Muhammad. Terputus sekejap. Ada gangguan COVID-19 kot.